Melayang serindik di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Topik forum kita pada hari ini ialah analisis wacana lisan. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda semua. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Nur Suryani Syamimi binti Syamsuddin dan merupakan pengerusi untuk forum kita hari ini. Seterusnya, anggun orangnya dan petah berbicara. Perkenalkan panel pertama kita, Hana Diana binti Muhammad Khir. Apa khabar saudari? Berjawab kepada saudari Syamimi, saya berada dalam keadaan yang sihat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua panel. Nama saya Hana Diana binti Muhammad Khir dari kos LG 120. Seterusnya, manis orangnya apatah lagi senyumannya. Panel kedua kita, Nurul Izzah binti Abdul Sharif. Apa khabar saudari hari ini, sihat? Terima kasih panel. Hari ini saya dalam keadaan sihat, Alhamdulillah. Panel ketiga kita, cantik berkacamata seumpama bunga di gaung batu, taruk kaca tangkainya embun. Wan Arifah Wahida binti Tajuddin. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari pengerusi majlis. Khabar baik. Nama saya Wan Arifah Wahida binti Tajuddin daripada MLG 1202E. Perkenalkan panel keempat kita, bagai bulan di pagari bintang, cantik molek orangnya, Clarissa Henry. Apa khabar saudari? Kabar baik saudari pengerusi majlis. Terima kasih kerana bertanya. Dan panel terakhir kita, panel kelima, Ines Mariam binti Norizam. Apa khabar saudari? Terima kasih kepada pengerusi majlis. Alhamdulillah saya sihat. Selesai memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya perkenalkan sedikit tentang tajuk forum kita pada hari ini. Analisis wacana yang kita akan bincangkan ini adalah dari wawancara yang bertajuk Dementia di Malaysia. Wacana lisan ini dipilih kerana terdapat 6 unsur penting dalam wacana tersebut. Apakah 6 unsur penting itu? Baiklah, 6 unsur penting itu ialah koheren dan kohesi, tujuan wawancara yang jelas, penuh dengan maklumat yang berkaitan, penggunaan perkataan yang sesuai dengan konteks dan kebolehterimaan dari penonton. Wacana lisan ini lengkap dengan kohesi yang bagus dan penuh dengan maklumat yang berkaitan dengan tajuk perbincangan. Selain itu, pertuturan semasa wawancara berlangsung adalah rapi dan teratur. Tujuan wawancara dilakukan adalah jelas kerana penggunaan ayat dan contoh yang diberikan sesuai untuk fahaman awam. Baiklah, saudari Hana Diana, seperti yang kita maklum, wawancara bertajuk Dementia di Malaysia ini dihadiri 4 panel yang menggunakan pelbagai variasi bahasa. Soalan saya kepada saudari, apakah jenis variasi yang digunakan dalam wawancara ini dan apakah sebab jenis variasi tersebut digunakan dalam wawancara ini? Dipersilakan. Terima kasih untuk soalan tersebut saudara Syamimi. Untuk pengetahuan umum semua, variasi bahasa bermaksud bentuk bahasa yang berbeza bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Ia juga membawa maksud kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor bahasa sendiri, iaitu sebutan, kosakata, tata bahasa. Ia dikategorikan kepada 2 cabang, iaitu pengguna dan penggunaan. Pengguna terdiri daripada pelbagai dialek yang datang dari pelbagai daerah, contohnya dialek Johor, dialek Kedah dan dialek Kelantan yang datang dari negeri asalnya. Selain itu, cabang pengguna pula terdiri daripada dialek sosial seperti bahasa formal, bahasa tak formal, bahasa baku, bahasa kasar, halus ataupun bahasa istana. Balik kepada soalan saudara Syamimi, wacana tersebut didapati mempunyai 4 variasi bahasa, iaitu bahasa formal, tak formal, baku dan dialek Sarawak. Bermula dengan bahasa formal, ia ialah variasi bahasa yang mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dari segi sebutan, imbuhan, binaan dan susunan ayat. Serta pilihan perkataannya, antara contoh yang kita boleh nampak di dalam wacana tersebut ialah semasa Dr. Farziah mengucap salam dan
penyampaian faktor yang menyumbangkan kepada risiko seseorang mendapat demensia, kita juga boleh nampak cara Anin dan Fazli merujuk kepada Dr. Fazia menggunakan tajuk penuhnya ataupun menggunakan kata-kata seperti sila untuk menjemput doktor untuk berbicara. Pada pendapat saya, terdapat 5 sebab bahasa formal digunakan dalam wacana tersebut, iaitu untuk menerangkan istilah medikal yang mengandungi banyak fakta agar fakta yang diterangkan jelas dan mudah memahami. Seterusnya, ia juga menunjukkan maklumat yang dibincang adalah sahih dan menunjukkan profesionalisme Anim dan Fazli apabila menjalani temu bual dengan tetamu. Lepas tu, mereka mengurangkan kesilapan dan kekeliruan tata bahasa ketika berbual dengan seseorang. Last, untuk menunjukkan taraf seseorang dan kehormatan padanya seperti doktor. Seterusnya, wacana tersebut menggunakan variasi bahasa baku. Seperti yang kita tahu, bahasa baku adalah variasi bahasa yang telah mengalami proses pengegodan yang diterima oleh masyarakat dan menjadi normal kebahasaan bagi seluruh masyarakat. Variasi bahasa tersebut diluahkan dalam wacana tersebut dalam cara Kak B berbual. Dia berkata pun yang sepatutnya dia je digunakan PUN dijadikan PON ataupun medical yang dieja dengan C bukan K. Sebab jenis variasi tersebut digunakan dalam wawancara ini kerana ejaan ayat mengikuti cara kita bertutur dan kebanyakan warga media masa memerlukannya untuk menyampaikan berita mengenai berbagai cabang ilmu pengetahuan dunia. Di samping itu, wacana tersebut juga mencampurkan bahasa tidak formal. Bahasa tidak formal ialah variasi bahasa yang tidak mempunyai peraturan khusus. Ia berbentuk bebas dan tidak terikat pada peraturan dan format. Variasi bahasa tak formal digunakan supaya pendengar mudah memahami konteks dan tidak hilang imersi apabila mendengar wacana tersebut kerana bahasa tidak formal digunakan oleh majoriti masyarakat dalam perbualan harian. Dan untuk memastikan suasana tersebut berasa lebih mesra dan menggalakkan tetamu yang ditemu bual, antara contoh yang kita boleh nampak dalam wacana tersebut ialah apabila Fazli menggunakan kata-kata seperti dekat yang dipendekkan kepada kat, KAT, ataupun ini telah dipendekkan dijadikan ni, which is NI. Akhir sekali, dialek Sarawak. Ia merupakan bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada tempat dan waktu tertentu yang berbeza dari segi sebutan, kosakata dan tata bahasa. Di dalam konteks wawancara ini, Encik Fazli menggunakannya untuk menyampaikan informasi dan fakta tentang contoh gelaran demensia di dialek kawasan tersebut. Antara contoh yang kita boleh nampak ialah apabila Encik Fazli mengatakan ataupun di bahasa di tempat-tempat lain ada pikun, ada bobok di Sarawak sendiri. Dan inilah pendapat saya dan penemuan saya tentang apakah jenis variasi yang digunakan dalam wawancara ini dan sebab jenis variasi tersebut digunakan dalam wawancara ini. Saya harap penerangan saya tentang variasi bahasa adalah jelas dan dapat membantu ahli-ahli panel semua mengenali variasi bahasa dengan lebih mendalam. Terima kasih kepada saudari Hana atas perkongsian maklumat sebentar tadi berkenaan dengan jenis variasi bahasa. Seterusnya, beralih kepada panel kedua. Saudari Nurul Izzah, berdasarkan wawancara Dementia, bagaimanakah jenis variasi tersebut berjaya melaksanakan peranannya dalam menyampaikan mesej bersesuaian dengan topik wacana? Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Saya akan menjawab soalan saudari dengan memulakan dari komponen dialek sosial dan seterusnya komponen dialek daerah. Komponen dialek sosial yang pertama ialah bahasa formal dan bagi bahasa formal yang digunakan dalam wacana lisan tersebut mematuhi peraturan bahasa yang betul dari segi sebutan, susunan ayat serta pilihan perkataan. Topik wacana lisan ini ialah berkaitan bidang perubatan dan wacana ini merupakan wawancara yang umum untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada semua. Bagi bahasa baku pula, bahasa baku yang terdapat dalam wacana lisan ini digunakan untuk menyatakan fakta dan istilah-istilah yang khusus dan formal. Oleh kerana wawancara lisan ini membincangkan tentang fakta dan maklumat bagi bidang perubatan, jadi bahasa baku ialah antara keperluan sekiranya pengacara atau ahli jemputan ingin mengutarakan sesuatu fakta. Jadi variasi bahasa baku ini maaf saya. Bagi bahasa tidak formal pula,
Variasi bahasa tak formal ialah variasi bahasa yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada formal. Oleh itu, seperti saudari Hana bincangkan sebentar tadi, variasi bahasa tersebut dapat mengelakkan dari para pendengar kurang rasa berminat atau bosan kerana bahasa ini senang difahami dan lebih digunakan oleh masyarakat Malaysia dalam kehidupan seharian. Tambahan pula, penggunaan variasi bahasa ini dapat menarik para pendengar dari pelbagai kelas umur untuk menambahkan informasi mereka. Bagi komponen dialek daerah pula, dialek yang digunakan ialah dialek Sarawak. Saudari Hana bincangkan tadi, dan dialek Sarawak yang terdapat dalam wacana lisan ini merupakan contoh kepada istilah atau perkataan lain yang digunakan dalam bahasa Sarawak. Dialek Sarawak yang digunakan oleh pengacara tersebut ialah pikun yang bermaksud nyanyuk. Jadi penggunaan dialek dalam wawancara ini masih berada dalam konteks topik wawancara. Jadi daripada hujahan saya tentang penggunaan variasi bahasa sebentar tadi dapat disimpulkan bahawa pengguna berjaya memilih variasi bahasa yang tepat berdasarkan konteks dan berjaya melaksanakan peranannya untuk menyampaikan mesej yang bersesuaian. Terima kasih kepada panel kedua kita. Sekarang, lebih jelas lagi bersuluh tentang komponen dialek sosial yang digunakan dalam wawancara tersebut. Beralih kepada topik seterusnya, soalan ini saya tujukan kepada panel kedua kita. Adakah wacana mematuhi aspek koheren dan sila berikan dapatan sintaksis wacana? Sebelum saudari menjawab soalan saya tadi, saya mahu bertanya kepada saudari Nurul Izzah, bolehkah saudari tolong jelaskan sedikit apa sebenarnya maksud wacana itu? Baik, terima kasih saudari moderator. Seperti yang saudari katakan tadi, saya akan memperkenalkan wacana secara ringkas dan kemudian memberi hujah saya tentang koheren. Baiklah, secara ringkasnya, wacana boleh didefinisikan kepada pertalian bahasa yang berterusan serta lebih besar dari satu ayat yang juga sering menghasilkan unit koheren atau kesinambungan. Terdapat dua jenis wacana iaitu wacana penulisan dan wacana lisan. Seperti yang kita sedia tahu bagi forum ini, kita menggunakan wacana lisan. Wacana boleh dianalisis berdasarkan perhubungan antara bahasa dan konteks penggunaan bahasa tersebut. Terdapat 6 kriteria bagi wacana yang baik dan pada hari ini kita akan membincangkan ke-6 kriteria tersebut iaitu koheren, kohesi, tujuan, maklumat, kebolehterimaan dan situasi, konteks atau pragmatik. Baik, saya akan menyambung kepada aspek koheren yang saya telah analisis berdasarkan wacana lisan tersebut. Sebelum itu, saya akan memberi definisi kepada maksud kepada koheren. Koheren merujuk kepada keseluruhan struktur semantik dan kesepaduan sesebuah teks, pertuturan maupun penulisan dan pada asasnya ialah suatu kumpulan wacana. Ia juga bergantung kepada penggunaan kohesi yang sesuai dan gramatis dan juga bergantung pada konteks dan situasi. Ia juga merupakan perbentangan idea dan perkaitan idea dengan idea yang dilihat dalam ayat yang bersambungan atau perenggan atau juga wacana. Bagi wacana lisan ini, bagi dapatan koheren dari wacana lisan ini, saya menggunakan contoh dari klip wawancara lisan tersebut pada durasi minit yang kedua sebagai rujukan. Jadi berdasarkan wawancara lisan tersebut, saya dapat menganalisis bahawa terdapat banyak morfem atau kata dan frasa yang digunakan untuk meneruskan kesinambungan dan pertautan ayat. Jadi kita dapat ringkaskan bahawa kesinambungan idea-idea yang dibicarakan itu menunjukkan keseimbangan susunan ayat. Idea utama yang ingin disampaikan ialah pengenalan dan definisi tentang dimensia. Kemudian, idea tersebut diperkembangkan lagi dengan isi sampingan seperti cara, akibat, contoh dan sebab yang dihuraikan secara lanjut dan terperinci oleh ahli wawancara tersebut. Perkataan seperti jadi dan menyebabkan adalah antara alat perhubungan atau kita panggil sebagai penanda wacana untuk menghubungkan idea-idea dan menyumbang kepada penstrukturan ayat yang betul. Selain itu, penggunaan bahasa yang lancar dan tata bahasa yang gramatis juga meningkatkan dan menepati sifat koheren. Jadi daripada contoh yang saya gunakan ini, kita dapat lihat bagaimana koheren yang baik diaplikasikan dalam wawancara ini. Maaf kerana mencelah, tapi bolehkah saudari Izzah terangkan tentang kepentingan penggunaan koheren ini?
Terima kasih kepada saudari Wahidah atas soalan tersebut. Baik, jika koheren dan kohesi tidak diaplikasikan, penulisan atau pertuturan kita akan menjadi berterabur atau dalam bahasa formalnya tidak tersusun dan akan sukar difahami oleh para pembaca atau pendengar. Penulisan kita juga akan menjadi lemah sekiranya koheren tidak diaplikasikan dengan baik kerana susunan isi, penggunaan dan kelancaran bahasa tidak mengikut penstrukturan yang tepat dan tidak menepati gaya penulisan yang betul. Itu saja, itulah jawapan saya kepada soalan saudara Wahidah tadi. Terima kasih saudari Izzah kerana menjawab persoalan saya. Terima kasih kepada panel kedua atas penerangan yang lengkap tersebut. Seterusnya, soalan ini saya tujukan kepada panel ketiga. Saudari, berdasarkan wawancara Dementia di Malaysia, adakah wacana tersebut mematuhi aspek kohesi dan apakah dapatan perenggan wacana? Dipersilakan panel ketiga untuk mulakan. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan oleh saudari Syamini. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya menerangkan makna kohesi terlebih dahulu. Jadi kohesi atau ketenunan dapat menunjukkan keserasian hubungan antara suatu unsur dengan suatu unsur yang lain dalam wacana. Ketenunan ini juga merujuk kepada perpautan yang mengandungi unsur kepaduan dan unsur keutuhan. Jadi kohesi dapat menunjukkan perhubungan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya dalam satu perenggan serta dengan pembaca teks tersebut. Jadi bagi menjawab soalan saudari Syamini, boleh dikatakan bahawa tidak kira pakar atau pengacara di dalam wawancara tersebut, kedua mereka menggunakan kohesi dengan baik. Saya ambil contoh daripada wawancara di mana Dr. Jemputan, Dr. Fariza menggunakan frasa seperti hilang ingatan, penyusutan kebolehan berfikir dan kebolehan menyelesaikan masalah untuk menerangkan tentang gejala penyakit demensia ini. Apakah konsep kohesi? Kita perlu faham konsep kohesi atau tautan ini merujuk kepada ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu kohesi ayat sehingga melahirkan satu teks yang padu atau memperlihatkan kohesinya. Telah dinyatakan bahawa kohesi lazimnya dianggap sebagai satu proses sintaksis yang mengubahkan ayat-ayat dalam sesuatu teks. Dalam bahasa mudahnya, kohesi digunakan untuk menunjukkan perpautan di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain dalam satu perenggan. Perkembangan idea secara kohesi juga mengandungi bagai seutuh ayat. Juga sangat penting untuk menggunakan tanda baca dengan betul supaya kita dapat menunjukkan pertautan tersebut. Apabila penggunaan kata-kata pertautan digunakan dengan berkesan, peralihan antara ayat-ayat atau perenggan dan bahagian-bahagian lain adalah licin. Mungkin ada di antara kita yang keliru tentang koheren dan kohesi. Dan ia penting untuk kita ingat bahawa koheren lebih kepada kesinambungan aliran idea secara berterusan dalam wacana dan teks. Manakala bagi kohesi pula, kohesi ialah aspek formal bahasa dalam wacana atau teks juga merupakan berkaitan yang mempunyai unsur gramatikal dalam semantik ayat yang membentuk wacana. Kohesi juga menunjukkan bagaimana penulis itu menggunakan morfologi yang berkaitan dengan laras bahasa yang digunakan. Untuk pengetahuan semua, terdapat juga kohesi leksikal yang terbahagi kepada 3 unsur, iaitu sinonim, pengulangan perkataan yang sama makna, keduanya hiponim, pengulangan yang melibatkan perkataan yang umum makna dengan yang khusus makna, dan yang terakhir kolokasi, pengulangan perkataan yang kehadirannya saling berkait. 3 aspek penting ini biasanya digunakan bagi memproses maksud yang disampaikan dalam sesuatu wacana, iaitu dengan mengambil kira fungsi komunikasi, cara memahami mesej, menggunakan pengetahuan sosial budaya yang umum, fakta dengan menggunakan inferensi atau kesimpulan yang dibuat terhadap sesuatu komunikasi. Tapi untuk pengetahuan akademik saya, kita hanya belajar kohesi secara umum untuk memastikan kita dapat menggunakan kohesi dan morfologi yang betul dalam ayat atau perenggan kita seperti di dalam wawancara ini. Kesan penting daripada penulisan linguistik yang dijalankan dari segi struktur ini akan menunjukkan corak kohesi dan analisis teks yang dipilih sangat berguna dan membantu penulis dalam membuat penulisan dengan baik. Misalnya, pengetahuan mengenai wacana kohesi dan cara penulis
dapat mengelakkan daripada tulisan melampau dengan memanfaatkan penggunaan tiga unsur kohesi leksikal seperti sinonim, hipomi dan kolosikel ini. Saya rasa itu sahaja untuk penerangan saya bagi menjawab soalan saudari Syamimi tentang kohesi dalam wawancara itu. Saudari Wahidah, bolehkah saya bertanya satu soalan? Boleh? Silakan. Apa yang berlaku jika kita tidak menggunakan kohesi dalam wacana lisan dan wacana penulisan? Baiklah, terima kasih atas soalan yang sangat bermakna yang diajukan oleh saudari Izzah. Jadi apabila kita menggunakan kohesi dengan baik, maka ayat atau perenggan yang dibina juga adalah baik. Dengan kohesi yang baik, ia akan berjaya mewujudkan idea yang mempunyai pertautan antara mereka. Jika kita tidak menggunakan kohesi yang baik, perenggan yang dibina adalah kurang mantap kerana tiada pertautan ayat. Jadi pada akhirnya pembaca menghadapi masalah dalam proses memahami intipati maklumat yang dibaca seperti ia hanyalah senarai panjang yang tiada pertautan. Jadi ini menunjukkan yang tidak dinafikan bahawa amalah penting penggunaan kohesi untuk menghasilkan ayat atau perenggan yang berkualiti dan sistematik susunannya. Saya rasa itu sahaja untuk menjawab persoalan daripada saudari Izzah. Terima kasih. Terima kasih saudari Wahidah atas huraian yang terperinci tersebut. Seterusnya, kepada panel keempat kita, soalan ini saya tujukan. Adakah wacana yang digunakan mematuhi aspek tujuan dan adakah ia juga mematuhi aspek bermaklumat? Sila huraikan panel keempat. Terima kasih saudari Syamimi atas soalan yang diberikan. Adakah wacana yang digunakan mematuhi aspek tujuan dan adakah ia juga mematuhi aspek bermaklumat? Pada pendapat saya, wacana yang digunakan dalam transkripsi ini jelas menunjukkan bahawa ia mematuhi aspek tujuan dan ia juga mematuhi aspek bermaklumat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana dari aspek tujuan, jelas sekali kita boleh melihat bahawa pengacara telah menjemput seorang pakar perubatan kesihatan awam, Jabatan Perbuatan Kemasyarakatan dan Pencegahan dari Fakulti Perubatan Universiti Malaya KL, iaitu Profesor Madya Dr. Fariza Hairi, dengan tujuan untuk memberi penekanan kepada rakyat Malaysia betapa pentingnya untuk mengetahui tentang penyakit demensia, penyakit yang umum antara masyarakat warga emas. Dengan jelasnya, kita dapat melihat bahawa wacana yang digunakan dalam transkripsi ini memenuhi dan mematuhi aspek tujuan dengan tujuan untuk mendidik orang ramai tentang penyakit demensia, memberi kesedaran kepada betapa pentingnya mengetahui tentang penyakit ini dan juga dengan tujuan untuk mendidik cara untuk mengendalikan pesakit-pesakit yang ada di pesakit-pesakit yang ada gejala ini di Malaysia. Manakala dari aspek bermaklumat pula, dengan adanya maklumat yang baru tidak terdapat dalam ayat sebelumnya, analisis wacana yang telah dianalisis ini dapat membantu pembaca atau pendengar untuk memahami ataupun memperolehi maklumat-maklumat yang disampaikan atau yang dikehendaki. Sebagai contohnya, pengacara telah menjemput pakar perubatan kesihatan Profesor Madya Dr. Fariza Hairi untuk memberi maklumat dan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang penyakit demensia yang kebiasaannya dihadapi oleh warga emas. Melalui sesi perbincangannya, kita dapat mengetahui bahawa penyakit demensia ini sejenis penyakit yang disebabkan oleh kerosakan pada otak dan mendapati bahawa gejala penyakit demensia ini boleh berlaku
berbagai cara yang berbeza, bergantung kepada bahagian otak yang terjejas. Antaranya ialah boleh menyebabkan banyak masalah dengan pesakit-pesakit yang boleh menyebabkan masalah pesakit kepada pesakit-pesakit demensia seperti kesukaran berkomunikasi, kawalan emosi, masalah pergerakan fizikal, dan sebagainya. Oleh itu, jelas sekali bahawa wacana yang digunakan dalam transkripsi ini juga mematuhi aspek bermaklumat kerana kita dapat mengetahui banyak informasi dan maklumat yang mungkin tidak diketahui oleh pembaca ataupun pendengar tentang gejala-gejala ataupun kesan sampingan penyakit tersebut. Tambahan pula, wacana yang digunakan teratur dan mudah untuk difahami bukan saja oleh pembaca tapi juga pendengar. Sekian, itu sahaja daripada saya, Saudari Syamimi. Terima kasih kepada panel keempat atas penerangan tersebut. Baiklah, sekarang kita ke ciri wacana yang terakhir. Saya tujukan soalan ini kepada panel kelima. Adakah wacana yang digunakan mematuhi aspek kebolehterimaan dan adakah ia mematuhi aspek situasi? Dipersilakan panel kelima. Izinkan saya menerangkan apa itu maksud kebolehterimaan. Kebolehterimaan merupakan kebolehterimaan ayat-ayat yang berurutan oleh pembaca agar menjadikannya sebuah teks. Biasanya ayat-ayat yang berurutan dalam sebuah teks boleh diterima oleh pembaca sekiranya ayat tersebut logik. Ini bermaksud sesebuah wacana itu haruslah diterima halayak atau audiens dengan cara penerimaan pembaca dan pendengar adalah tinggi, mudah diikuti dan difahami apabila menggunakan wacana yang bersesuaian dan mempunyai tujuan yang sama. Sepanjang wawancara tersebut, mereka tidak mempunyai banyak penggunaan penanda wacana, namun ayat yang digunakan adalah sangat terang dan mudah difahami. Hal ini kerana ianya merupakan satu perbincangan berdasarkan wawancara dan ianya bukanlah menerusi artikel. Namun begitu, cara penyampaian serta bahasa yang digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada penonton tentang demensia adalah sangat terang dan lancar. Ini membuatkan saya sebagai penonton dapat menerima maklumat yang ingin disampaikan dengan baik, kerana ianya diterangkan secara mudah dan lengkap serta menarik. Sebagai penonton, saya mampu memahami apa yang ingin disampaikan tentang demensia sebagai satu penyakit yang mempengaruhi cara hidup seseorang itu sehingga mereka mempunyai penyakit demensia memerlukan penjagaan rapi. Penonton juga boleh lihat bahawa doktor tersebut sedang menerangkan tentang cara-cara bagaimana seseorang itu boleh mengelakkan daripada mendapat demensia. Seperti yang telah dikatakan sebelum ini, walaupun tidak banyak penanda wacana yang digunakan dalam percakapan mereka, oleh kerana penyampaian yang mudah difahami dan menarik, maklumat yang disampaikan dapat diterima dengan mudah. Selain itu, sepanjang wawancara tersebut, mereka akan mengulaskan tentang demensia tanpa lari daripada topik. Ini membuatkan penonton tidak mudah keliru dengan maklumat yang disampaikan. Akhir sekali, menurut wawancara tersebut juga, kita dapat mengulaskan bahawa doktor tersebut sedang menerangkan bahawa bagaimana penyakit demensia ini mempengaruhi cara hidup seseorang itu dan bagaimana sebagai seorang anak kita dapat menjaga ibu bapa mereka yang mempunyai penyakit demensia. Melalui beberapa situasi, ianya sangat terus terang dan kohesif bagi seorang penonton melihat ulasan mereka. Oleh itu, penonton dapat memahami kepentingan yang diinformasikan kepada mereka. Kebolehterimaan melalui video lisan ini adalah sangat tinggi sama ada melalui menonton video tersebut maupun membaca transkripsinya. Seperti yang telah diulaskan, topik yang dibincangkan tetaplah tentang demensia. Ini menunjukkan cara penyampaian yang terus terang dan lancar. Seterusnya, dari aspek situasi dan konteks.
Apa itu situasi atau konteks? Situasi atau konteks merupakan satu aspek yang penting dalam sesebuah teks. Oleh itu, ianya adalah penting untuk menunjukkan dengan jelas situasi penghasilan sebuah teks dan mempertimbangkan situasi pembaca yang bakal membacanya. Dalam proses penulisan, keutuhan dan ketepatan wacana yang digunakan haruslah tercapai dengan konteks penulisan tersebut. Sebagai contoh, sebuah penulisan akhbar atau berita haruslah menggunakan wacana yang bersesuaian dengan konteks berita. Daripada video lisan tersebut, kebanyakan wacana yang digunakan adalah untuk memberitahu atau untuk memberi bimbingan kepada penonton yang mempunyai ibu bapa yang mempunyai penyakit demensia. Bagaimana mereka dapat mengenal pasti sama ada ibu bapa mereka menghidapi penyakit tersebut? Jika dibaca dalam konteks di mana pembaca mempunyai ahli keluarga atau ibu bapa yang mempunyai demensia, ianya akan menjadi lebih jelas bagaimana mereka boleh mengenal pasti sama ada ibu bapa mereka menghidapi demensia ataupun tidak. Terdapat juga situasi di mana terdapat andaian sekiranya terdapat orang yang menghisap rokok ataupun penonton yang menghisap rokok, mereka seharusnya cuba untuk berhenti menghisap rokok kerana ianya membahayakan kesihatan dan menyebabkan pelbagai penyakit. Tujuan situasi tersebut adalah untuk memberi kesedaran kepada penonton supaya mereka dapat berhenti tabiat buruk tersebut kerana secara amnya ianya meningkatkan lagi risiko seseorang untuk mendapat demensia. Oleh itu, konteks yang terdapat pada situasi tersebut adalah untuk memberi kesedaran kepada pembaca dan penonton bahawa terdapat pelbagai reseptor yang menyumbang kepada demensia. Daripada situasi itu juga, kita boleh mengatakan bahawa tujuan wawancara itu adalah untuk menerangkan secara terperinci tentang demensia sebagai satu penyakit. Akhir sekali, dengan kehendak untuk memberi pendidikan kepada penonton secara lebih mudah difahami. Sekiranya terdapat penonton yang tidak pernah mengetahui apa itu penyakit demensia, mereka dapat mengetahui apa itu penyakit demensia melalui video tersebut kerana ianya mudah difahami dan diterangkan dari asas dan terperinci. Secara kesimpulannya, tujuan video lisan ini adalah konteks memberi didikan awal tentang demensia. Terima kasih saya ucapkan kepada kelima-lima ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi berkongsi ilmu masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebelum kita akhiri forum kita hari ini, saya mempersilakan panel kelima kita, Saudari Ines Mariam, untuk berikan kesimpulan forum ini. Secara kesimpulannya, kumpulan kami mendapati bahawa video lisan tersebut menggunakan beberapa jenis variasi bahasa, antaranya bahasa formal, bahasa baku, bahasa tidak formal, dialek Sarawak. Ianya digunakan dengan baik dan mudah difahami supaya penonton berminat untuk melihat apa yang perlu disampaikan. Sekiranya ianya diterangkan menggunakan variasi bahasa yang formal sepanjang video lisan tersebut, maka penonton akan sukar memahami apa yang hendak disampaikan. Oleh itu, penggunaan pelbagai variasi bahasa juga digunakan dengan cermat. Melalui aspek wacana pula, terdapat beberapa wacana utama seperti koheren dan kohesif yang digunakan sebaik-baiknya oleh pewacana di dalam video ini. Selain itu, kebolehterimaan yang terdapat pada transkripsi serta video lisan tersebut adalah sangat tinggi kerana topik perbincangan tersebut diterangkan secara ringkas dan mudah difahami oleh penonton dan pembaca.
Akhir sekali dari segi konteks, sepanjang video lisan tersebut menerangkan apa itu penyakit demensia, bagaimana mencegah penyakit demensia dan bagaimana untuk mengetahui sekiranya ahli keluarga kita mempunyai penyakit demensia. Secara amnya, tujuan utama serta konteks bagi video lisan ini adalah untuk memberi kesedaran kepada penonton dan pendengar tentang penyakit demensia. Kesimpulannya, pelbagai wacana dan variasi bahasa digunakan dengan baik dan menarik sepanjang video lisan tersebut. Dengan ini, tamatlah forum kita pada hari ini. Saya sudahi forum kita hari ini dengan sebuah pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi dan sekian terima kasih.